Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sihat walafiat. Uh, hari ini saudara, hari ini tanggal 30 Disember hari Sabtu. Tinggal sehari lagi saudara. Sehari saja lagi kita akan menutup kalender lama. Apa khabar Saudara Ilyas Muhammad? Kita akan menutup kalender tahun 2023 yang penuh dengan macam-macam peristiwa dan kita akan membuka tirai tahun 2024. Tentulah kita akan mengalami macam-macam saudara peristiwa yang akan datang. Itu gambarannya saudara. Dan jangan lupa juga saudara, tinggal 72 hari lagi kita menanti kehadiran Fajar Ramadan. Berjalan, masa berjalan. Saudara Izaham, Johor Bahru katanya mendung. Kalau Johor Bahru mendung, tapi sekitar kawasan rumah saya saudara, hujan lebat ni saudara. Apa khabar Tiharia? Seandainya saudara, kalau ada sesuatu berlaku pada gangguan internet, jangan betulkan TV anda kerana bila hujan ni biasalah saudara. Bila hujan, internet terganggu. Saudara, Saudara Omar Abdullah, Samsuri Daud. Dan 72 hari lagi saudara, kita akan menanti Fajar Ramadan. Apa khabar Hani Abdullah? Begitu juga Raja Kamal, Raja Bazian. Apa khabarku? Semoga sihat walafiat. Puan Rakyah Bidin, saudara Shaggy Man, saudara. Dan bagi saya saat ini, saya memulakan bicara saya dengan ada sedikit kata-kata hikmat yang elok kita hayati bersama, saudara. Sebenarnya, saudara, kalau ingin belajar bersyukur, kalau kita ingin belajar bersyukur, ya, saudara Dizek Ketari, jangan tengok apa yang orang lain ada yang lebih daripada kita. Kalau kita tengok orang lain itu lebih daripada kita, kita tak akan bersyukur. Kita rasa hendak dapat macam itu. Saudara, tapi tengoklah apa yang orang lain tak dapat ataupun tiada jika dibandingkan dengan kita. Kalau nak belajar bersyukur, kita harus mengingat saudara, kadang-kadang selalu dulu saya cakap, kita tengok orang pakai kasut mahal-mahal, kasut Bali lah, kasut Paragamo lah, saudara, yang harganya 5-6 ribu sepasang. Kalau orang lain pakai, kita rasa kita cuma kasut Bata. Dulu, zaman saya dulu kasut Fung Kiong. Sungai Petani redup, kata Raja Kamal Raja Baizan. Terima kasih, Ku. Jadi Romo, semoga selamat, Saudara Luqman. Jadi bila kita tengok orang lain pakai kasut mahal, kita cuma mampu pakai kasut murah, tentulah kita tak rasa bersyukur. Tetapi lihat, bahawa ada pula orang lebih malang daripada kita. Bukan saja dia tak mampu nak memakai kasut macam kita, malahan dia tak ada kaki nak merasa nikmatnya memakai kasut. Bukan hanya orang berkaki ayam, kalau kaki ayam boleh tahan juga lagi saya, tapi tak ada kaki. Yang kudung, bukan kita nak menghina saya. Jadi artinya kalau kita tengok begitu, kita harus bersyukur apa yang kita dapat. Karena saudara, manusia ni saudara tidak akan pernah puas. Mereka tidak akan merasa puas atas apa yang mereka nikmati. Sebab itu, janganlah dicari yang sempurna saja. Kerana yang sempurna itu bukan untuk dicari, tetapi ia terbentuk dengan sendirinya. Ingat saudara, itulah antara sikit-sikit peringatan. Nak anggap itu sebagai kata-kata mutiara pun boleh, kata-kata hikmat boleh. Kalau ingin belajar bersyukur, jangan tengok apa orang lain ada lebih dari kita. Tengok apa yang orang lain tiada, tetapi kita yang ada. Manusia tidak pernah rasa puas dari nikmat yang ada. Dan jangan dicari yang sempurna, kerana yang sempurna itu bukan dicari, tetapi ia dibentuk. Puan Selamat Yusof dari Kampung Kelam, Kuala Pilah, mendung, baru lepas hujan lebat. Kawasan rumah saya baru sekarang ni masih lagi tengah hujan. Cuma tak adalah kilat sama menyambar. Saya bila tengok hujan begini, saya bersimpati dengan saudara kita yang berada di Kelantan. Kalau hujan pula turun, tak pasal-pasal sekarang ni hujan turun lebat di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, di Johor. Saya bimbang bahawa banjir akan berulang balik. Sebab laporan saya terima saat ini banjir dah berkurangan saudara. Ya, saudara Syed Abdul Hakim Jaafar daripada Singapura. Moga semua sihat walafiat katanya. Begitu juga saudara Abu Bakar Harun. Masih banjir lagi di Dungun saudara.
bagi mereka yang menghadapi bencana banjir, bertabahlah. Walau bagaimanapun saya lihat saudara, saudara Jali Romeo, saudara Muhammad, sama saya lihat apa yang disediakan oleh pihak pimpinan kerajaan, khususnya NADMA. Ini yang saya puji, kalau saya puji orang marah dekat saya. Sentuhan daripada Timbalan Perdana Menteri Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi menyediakan tempat perlindungan yang sesempurna mungkin. Tak ada lagi lah berbondong-bondong nak bawa makanan, hantar tilam, hantar ponco, hantar... Adalah sekarang. Semua dipindahkan ke pusat pemindahan sementara yang nampaknya alhamdulillah sesempurna. Tapi tidaklah segalanya sempurna. Ya Datuk Ibu, Sir Nurliza, Syed Abdul Hakim Jaafar, Singapura sekarang pun hujan, tapi sekali-sekala katanya. Jadi Singapura tu jaranglah hujan sebab dia pulau, dia berhampiran dengan laut, air cepat turun. Tetapi bagi tempat-tempat yang ada di Kelantan, di Terengganu dan sebagainya, kalaulah diarahkan kita pindah, pindahlah. Saudara. Nilawati Ainul, air Sungai Rompin masih besar lagi, ya, meningkat lagi ya Puan Nilawati Ainul. Kalau air terus naik, berhati-hatilah. Kalau suruh pindah, kita pindah, saudara. Baik, saudara. Kita mulakan bicara kita untuk saya mengulas ataupun meneruskan bicara saya. Saya rasa kalau nak buka satu persatu ni, mahu sampai habis. Mungkin setengah tahun depan tak habis lagi. Tapi sebagaimana yang saya janjikan, saya akan berusaha untuk menterjemahkan melalui bicara saya, pembacaan saya berhubung tentang diary dari penjara. Inilah catatan daripada almarhum Datuk Harun Idris. Yang kalau saudara nak buku tu boleh saudara, tak ada masalah. Saudara boleh hubungi Al-Azhar, ya, boleh minta daripada Al-Azhar. Saya rasa ada lagi tinggal, tak banyak lagi pun. Saya rasa agak terhad lah. Kalau anda mahu mendapat buku sebut sebagai koleksi simpanan. Dah habis besok tak cetak lagi dah saudara. Itu buku-buku yang terakhir. Boleh hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 untuk mendapatkan buku ni. Murah saudara, tak mahal mana. Memang murah. Dekat sekarang harga rahmah. Kalau RM35 tu termasuk dengan kos pos lah saudara. Dan Yusof Hashim, salam nostalgia. Teruskan pencerahan dari UMNO, amnya bangsa Melayu sejagat. Saudara Yusof dihina dikeji PMX beri dan tambah peruntukan pada Kelantan. Hari ini 30 bulan beri lagi 216 juta wang Esad. Secara gitulah prihatinnya pemimpin kita. Nuriza dia kata Petanjaya hujan lebat ni. Maksu, Abdul Aziz Rahman daripada Tanjung Karang, Mazana, saudara. Dan kalau anda nak dapat buku ni saudara, siapa cepat dia dapat. Hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241. Diary dari penjara, saudara. Sambil-sambil saya bercerita, anda boleh buka helaian demi helaian. Memang menarik, saudara. Saya sendiri pun bila saya baca, menatap buku ini, saudara, terpaku. Sebab ini bukan buku yang saya tulis, saudara. Ini adalah catatan diary yang ditulis dengan tangan oleh almarhum Datuk Harun sepanjang beliau memulakan perbicaraannya di Mahkamah Tinggi dan sepanjang berada di penjara Pudu. Sedih juga saudara. Jadi saudara juga kalau tak dapat Al-Azhar boleh hubungi Siti Farah di talian 017 711 4300. 017 711 4300. Seronok membaca saudara. Ya, Puan Syarifah Hafifah, Saudara Syakawi Said, Dayang Selha, terima kasih. Rosini Korengot dari Sarawak, Ramli Karim daripada Keluang, saudara. Begitu juga Saudara Azali Kasim, yang mana yang masuk kemudian pun kalau boleh saya santunlah saudara. Itulah saya berusaha untuk memenuhi hasrat dan permintaan teman-teman. Baik saudara, saya melihat catatan ini, dia balik lagi saudara, apabila keadaan beliau dituduh di Parlimen oleh Tan Chee Koon. Sebenarnya orang yang bertanggungjawab memulakan tuduhan terhadap Datuk Harun yang kita anggap sebagai fitnah adalah Dr. Tan Chee Koon, bekas Ketua Pembangkang. Apabila dia membangkitkan persoalan-persoalan kononnya Datuk Harun itu terlibat dalam rasuah dan sebagainya di Parlimen saudara. Dan
bermulalah era Datuk Arun terpaksa membela diri dan beliau melepaskan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO. Kerana saya jangan lupa, bila saja almarhum Datuk Razak meninggal dunia, jawatan itu dipangku ataupun dipangku oleh Allahyarham Tun Hussein On. Jadi Hussein On tidak mengendahkan amanat Tun Razak supaya bahawa Datuk Arun ni mesti Tun Razak minta dibebaskan. Tapi Hussein kata dia tak peduli, dia nak bawa juga ke muka pengadilan. Kerana waktu itu, secara Tun Hussein On ni sebenarnya dia dikelilingi oleh orang-orang yang mengelilingi Tun Razak juga. Bila almarhum Tun Razak meninggal dunia, maka mereka yang berkiblatkan pengaruh dengan subversif komunis Marxis, bukan daripada China. China komunis Mao. Dia dua perbezaan tu, satu komunis Marxis, satu komunis Mao. UMNO Malaysia kita ni punya ada hubungan diplomatik dengan komunis China pada 1974. Tetapi Hussein On yang dikelilingi oleh orang-orang yang dulunya mengelilingi Tun Razak. Jadi tak sempat nak dibersihkan, mereka masih lagi mencengkam Tun Hussein On. Jadi mereka memberitahu pada Hussein On bahawa cabaran dia kalau you nak selamat sebagai Perdana Menteri, mesti dicari jalan supaya Harun mesti dihapuskan. Itu keadaannya. Sebab itu bila saya melihat catatan ini, Datuk Harun menzahirkan dalam kesihatan dia sedih lah, dia kata. Kerana waktu Hussein On balik pada UMNO. Jangan lupa saya, Hussein On pernah jadi Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Tapi bila almarhum bapanya menubuhkan Parti Negara, dia pun keluar daripada UMNO. Dia meninggalkan jawatan Ketua Pergerakan. Bila masuk semulalah UMNO, nak bertanding jawatan naib Presiden UMNO, Datuk Harun kerana memikirkan bahawa dia adalah merupakan biras kepada Tun Razak. Sebab isteri Tun Razak dengan isteri Hussein On adik-beradik. Iaitu Tunku Hajat Rahah dengan Tunku Hajat Suhailah. Dua-dua ni adik-beradik, dia rapatlah secara hubungan keluarga. Jadi bagi Datuk Harun, siapa saja yang rapat dengan Tun Razak, itulah orang yang perlu disokong. Dia ikhlas dengan Tun Razak ni saya. Tetapi sebab itu dia mencatatkan dalam diary-nya, dia kata dia rasa sedih. Sebab dia berhempas pulas untuk memenangkan Hussein On sebagai naib Presiden UMNO. Kerana waktu itu Presiden UMNO adalah Tun Razak, timbalannya adalah Tun Dr. Ismail. Dan Hussein On dilantik sebagai naib Presiden UMNO, dipilih bersama-sama dengan Tun Gafar Baber waktu itu, saudara. Jangan lupa, ini sejarah silam yang tidak boleh dilupakan. Jadi sebab itu Datuk Harun merasa sedih sangat. Kerana walaupun Tun Razak berpesan pada Tengku Razali Hamzah balik ke Kuala Lumpur nanti, dia kata kalau boleh kita selesaikanlah kes Harun ni. Malahan Tun Razak mahu menghantar Datuk Harun sebagai menjadi duta Kepertuan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Tapi Hussein On tidak mengendahkan secara. Pada dia, apabila orang keliling kata, inilah cabaran you, kalau you nak kekal lama sebagai Presiden UMNO, nak kekal lama sebagai Perdana Menteri, Harun must be finished off. Karier politik Datuk Harun mesti dihapuskan. Sebab itu dia meneruskanlah kesan daripada tuduhan yang dibawa oleh Tan Chee Koon di Parlimen, mengatakan Datuk Harun terlibat dalam rasuah. Saya perlu jelaskan latar belakang ni, saudara, sebelum saya membaca diary daripada tahun berapa mula-mula nanti, saudara. Kemudian Datuk Harun menghadapi dua tuduhan, saudara. Satu tuduhan iaitu orang kata menyalahgunakan kuasa. Sebab sewaktu dia jadi Menteri Besar Selangor, waktu Datuk Harun ini menjadi Besar Selangor, Kuala Lumpur masih lagi dalam Selangor. Dan ibu pejabat Menteri Besar Selangor pun di Kuala Lumpur, saudara, di hadapan Dataran Merdeka sekarang. Itu pejabat Menteri Besar Selangor dulu, saudara. Dan waktu itu bank Hong Kong and Shanghai Bank
mempunyai dua bidang tanah bersebelahan. Jadi dia nak cantumkan tanah itu, dia memohon kelulusan daripada Kerajaan Negeri Selangor. Jadi Datuk Harun kata ini permintaan ini kena bawa mesyuarat Esko dan diluluskan oleh mesyuarat Esko. Kebetulan ketika itu Datuk Harun adalah sebagai Menteri Besar dan sebagai Ketua Perhubungan UMNO Selangor. UMNO dulu pun tak ada duit banyak mana pun, mencari dana politik. Waktu itu dana politik diizinkan, dibolehkan. Jadi Hong Kong Shire Bank kata dia nak menderma kepada UMNO Selangor sejumlah RM250,000. Jadi yang meluluskan pencantuman tanah itu bukan Datuk Harun, itu Esko Kerajaan Negeri Selangor. Datuk Harun hanyalah sekadar Menteri Besar. Tapi kerana dia sebagai Menteri Besar, dia sebagai Ketua Perhubungan UMNO Selangor, jadi bila Hong Kong Shire Bank bagi wang RM250,000 itu saudara, dianggap sebagai ada kepentingan politik ataupun kepentingan peribadi. Peristiwa ini berlaku apabila perbicaraan berjalan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur apabila ditanya oleh pendakwa raya apakah Hong Kong Shire Bank ada memberi wang sebanyak RM250,000. Dan dia secara terus terang dia kata ada, tapi bukan dia ambil kerana peristiwa itu sewaktu almarhum Datuk Harun menjadi chief dimission ataupun ketua delegasi, kerana itulah tahunnya pasukan bola sepak Malaysia layak di bawah pimpinan Datuk Harun, FAM, Football Association of Malaysia, Pertubuhan Persatuan Bola Sepak Malaysia, pasukan negara kita layak ke pertandingan di Olimpik. Jadi waktu itu, waktu Datuk Harun nak bertolak di Subang Airport, jadi Rasdin Yaakob selaku siswa politik Datuk Harun datang berjumpa Datuk Harun menyerahkan. Jadi ada catatan dalam handset di mahkamah. Dia bawa RM250,000 itu pemberian daripada Hong Kong Shire Bank. Pada ingatan dia itu untuk Datuk Harun. Sebenarnya Datuk Harun kata ini untuk apa ni Rasdin? Dia kata ini duit daripada Hong Kong Shire Bank. Ini bukan untuk saya, ini untuk UMNO Selangor. Masukkan dalam UMNO Selangor punya akaun. Rasdin Yaakob ambil wang itu balik, masukkan dalam akaun UMNO Selangor. Itu realiti, itu kebenarannya saudara, tak boleh dinafikan. Sebab dia kata itu bukan duit dia, itu untuk UMNO Selangor, untuk kepentingan politik, belanja politik. Tetapi kerana Datuk Harun sebagai Menteri Besar, maka dia terpaksalah juga memikul tanggungjawab itu bila dituduh begitu. Kononnya ada kepentingan. Saya jangan lupa pada 1976 juga, tahun itu, Datuk Harun telah pun meletakkan jawatan sebagai Ketua Pemuda. Apabila dibawa ke mahkamah, dia letak jawatan. Dan jawatannya, dia bersetujulah Singa UMNO, Allahyarham Tan Sri Jaafar Albar, yang dikenali sebagai Singa UMNO, dia bertanding jawatan Ketua Pemuda yang disokong oleh Datuk Harun. Kerana Datuk Harun yakin bahawa selaku Ketua Pemuda, tentulah Tan Sri Jaafar Albar ini mampu untuk mempertahankan serangan fitnah yang dibawa oleh pembangkang. Kerana waktu itu Tan Chee Koon sebagai Ketua Pembangkang. Jadi Tan Sri Jaafar Albar menang jawatan sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO pada 1 Julai 1976. Sebagai sekadar dari ini tercatat semua saudara. Tarikh-tarikhnya apa semua. Dalam buku ni tercatat semua. Jadi dengan keberadaan Tan Sri Jaafar Albar sebagai Ketua Pemuda, maka pemuda mula menggerakkan usaha untuk memulihkan Datuk Harun daripada tuduhan-tuduhan tersebut. Dan tapi malangnya saudara, tak lama, iaitu lebih kurang setahun saja, pada 14 Januari 1977, Allahyarham Tan Sri Jaafar Albar meninggal dunia di Muar Johor. Ada orang mengatakan, konon katanya ada kena santau, tapi bagaimanapun disahkan oleh pihak doktor meninggal heart attack. Waktu itu Datuk Harun tengah berjuang di mahkamah saudara. Jadi daripada itu bermulalah FESCO, Datuk Harun, perbicaraan demi perbicaraan. Di samping cerita tentang Hong Kong Shire Bank, satu lagi ada tuduhan terhadap Datuk Harun, iaitu beliau dikatakan menyalahgunakan kedudukannya. Saya akan call Datuk sekejap. Saya akan call Datuk sekejap lagi, setengah live. Give me the 20 minutes, I will call you back. Okay, sir. Ya. So jadi dalam keadaan begitu saudara, dia dituduh
menyeleweng wang bank rakyat. Kebetulan waktu itu Datuk Arun adalah pengerusi bank rakyat yang dilantik oleh Tun Razak. Waktu itu dia jadi ketua pemuda. Dan pada tahun 74, 75, saudara, Pergerakan Pemuda UMNO mahu menganjurkan pertandingan perlawanan tinju antara Muhammad Ali dan Joe Buckner di Kuala Lumpur. Matlamatnya, saudara, adalah supaya Kuala Lumpur, Malaysia ini dikenali oleh dunia. Sebab akan diadakan live telecast ataupun siaran secara langsung di seluruh dunia melalui kaca TV antara Muhammad Ali melawan Joe Buckner. Itulah dia kata, the fight of the lifetime. Dan penganjur kepada pertandingan ini, itu Anglo Dundee, dia letakkan syarat. Dia kata boleh kita adakan pertandingan ini, tapi dengan syarat you kena bayar 5 juta dulu, wang pendahuluan. Sebab dia Anglo Dundee sebagai ejen ataupun penganjur pertandingan ini. Dan dia kata jangan risau. Sebab hasil pertandingan ini nanti kita boleh dapat lebih daripada 100 juta keuntungan. Jadi datang dari mana? Iaitu keuntungan pertama dari si tiket-tiket. Orang nak menonton pertandingan tersebut kena bayar tiket. Dan juga coverage ataupun siaran secara langsung, TV-TV station yang akan bayar katanya sekitar dalam 100 juta ringgit. Jadi apa yang Datuk Arun buat selaku Ketua Pergerakan Pemuda, dia kata biarlah Pemuda UMNO yang menganjurkan pertandingan ini dan ditubuhkan sebuah syarikat atas nama Syarikat Tinju Dunia. Datuk Arun sebagai Ketua Pemuda, waktu yang sama dia adalah sebagai pengurusi bank rakyat. Tapi nak dia diminta wang modal untuk menganjurkan pertandingan itu bukan mudah, saya. Angelo janji minta 5 juta. Kemudian kos sewa stadium, nak cetak tiket, promosi dan sebagainya, sekitar 2 juta ringgit. Jadi memerlukan modal 7 juta ringgit. Apa yang Datuk Arun buat? Dia bertemu dengan Tun Razak. Waktu itu Tun Razak sebagai Perdana Menteri. Dia katanya, Tun, Pemuda UMNO nak menganjurkan pertandingan tinju antara Muhammad Ali dengan Joe Buckner. Tun Razak kata, baguslah. Ini satu tindakan yang baik, pemuda nak anjurkan. Tapi Tun Razak, ni apa Datuk Arun kata, kita tak ada duit. Pemuda UMNO tak mempunyai wang. Dia macam mana nak buat tu? Takkan nak minta kerajaan atau melalui Universiti Belia dan Kementerian Belia dan Sukan. Jadi Tun Razak kata, you kan ke chairman bank rakyat. Kenapa tidak? Pinjamlah sebab you kata untung 100 juta. Besok dah habis apa semua tu, dah kira untung rugi, bayarlah balik. Jadi hasil daripada nasihat Tun Razak itulah, maka Datuk Arun minta Pergerakan Pemuda membuat permohonan kepada bank rakyat. Yang meluluskan bukan Datuk Arun saya. Yang meluluskannya adalah Datuk Mansur. Ini diakui di mahkamah. Tetapi kerana waktu itu Datuk Arun sebagai chairman of bank rakyat, Datuk Arun sebagai Ketua Pergerakan Pemuda, yang menganjurkan itu adalah tinju dunia ini, syarikat tinju dunia itu milik Pergerakan Pemuda UMNO. Disitulah adanya kepentingan peribadi, maka kes ini dibawa ke mahkamah dan Hussein On masih lagi mengenepikan pandangan atau cadangan Tun Razak dulu sebelum dia meninggal dunia. Kes ini hendaklah diselesaikan. Itu gambarannya, saudara. Jadi perbicaraan diteruskan apabila Hussein On berkeras untuk membawa Datuk Arun ke muka pengadilan. Inilah yang dikesalkan Datuk Arun dalam catatannya, saudara. Jadi besok kita sambung lagi, saudara. Yang sekarang ni kita masuk tentang, ini bukan jeritan batinku, saudara, tapi ini saya menatap satu berita. Ini memang saya marah, saudara. Memang saya, orang kata cannot brain lah, saudara. Sikap seorang bapa yang tidak bertanggungjawab, saudara. Di mana di Batu, saya seorang pemandu lori. Dia hanyalah sebagai pemandu lori, akhirnya memang dia mengaku tak bersalah di Mahkamah Majistret terhadap tuduhannya merogol anak kandung perempuannya sendiri pada usia 14 tahun. Astaghfirullahalazim. Jadi tertuduh berusia 30 tahun itu, dia tak mengaku. Dia membuat pengakuan di hadapan Majistret Siti Zulaikha Nordin Ghani setelah pertuduhan dibacakannya. Jadi mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan itu dalam sebuah bilik di sebuah hotel di Simpang 4, seberang Perai Selatan, jam 2.30 pagi pada 30 Oktober yang lalu. Oleh demikian, tertuduh dakwa melakukan kesalahan mengikut Seksyen 376 Kanun Keseksaan kerana mangsa mempunyai hubungan dengan tertuduh itu ayah kandung sendiri. Gila lah bapak ni. Dan dia tidak dibenarkan
dijamin saudara. Dan memang tak boleh lah mengikut undang-undang, sama ada undang-undang Islam pun, anak sendiri saudara. Jadi tiada jaminan ditawarkan, tapi jaminan yang minima. Dia minta supaya minima kerana-karenanya dia bekerja sebagai pemandu lori. Jadi anak mangsa tinggal bersama dia selepas dia dan isteri punya bercerai. Inilah juga saudara punca segala masalah. Apabila berlaku perceraian, anak jadi mangsa. Mungkin lelaki sebut melihat bahawa anaknya tu konon-kononnya nak ambil lah, kasih sayang, bawa tidur kat hotel. Tapi serakah seorang lelaki sanggup melakukan tindakan memperkosa anak sendiri. Saya bila menatap bacaan ini, saya kata manusia semakin gila. Dalam dunia tanpa sepadan hari ini, dunia yang semakin tua ini, bapa sanggup melakukan tindakan. Ini bukan ini apa tidak berperi kemanusiaan, bagi saya kebinatangan. Sikap seorang bapa bagi saya mengalahkan binatang. Sanggup melakukan menodai anak gadisnya sendiri pada usia 14 tahun. Mestilah anaknya pada mula ni ikut. Kalau bapak kata jom kita duduk kat hotel, dia tinggal dengan ibu dia. Sudah bercerai, jadi bapak datang nak ambil. Jadi anak ni ingatkan, anak yang dahagakan kasih sayang seorang bapa. Ikut. Mak dia pun tak tahu niat bapaknya. Bawa tidur di hotel di Simpang. Sebuah hotel di Simpang, di Pulau Pinang. Di situlah berlakunya pencabulan yang bagi saya di luar kemanusiaan. Bagaimanapun kes ditangguhlah sehingga 30 Januari akan datang, di mana katanya tertuduh berusaha untuk mendapatkan peguam. Bagi saya kalau jelas, kalau ada dia punya laporan DNA, jelaslah kalau tindakan itu dilakukan. Sepatutnya dihukum, bukan hanya 10-20 tahun penjara saudara. Kalau bolehlah, biarlah forever, biarlah kering dalam penjara tu dan disebat. Kerana usianya masih 39 tahun. Memang tidak ada pertimbangan. Sebab itu saya sering bercakap, sebab malam petang ini saya tak nak cakap je tentang batinku, tapi saya bercerita tentang naluri kehidupan manusia, saudara. Muhammad Azmi Ali tanya, saya tak pergi meeting ke? Tak dapat jemputan? Meeting di mana tu, saudara? Ya benar, saudara baik. Saya bersetuju dengan pandangan saya. Seorang bapa sepatutnya dia pelindung pada anaknya. Bukan melakukan tindakan memperkosa anak sendiri, anak darah daging sendiri, saudara. Saudara, saya lupa nak tengok kawan-kawan. Dahlah Yusof minta saya jaga kesihatan, insyaAllah. Betul, COVID belum selesai lagi, saudara. Saudara Halim Hashim Matan, selamat petang. Edi Tahir, Happy New Year. Dekat lagi, saudara. Muhammad Azmi Ali tanya, saya tak pergi meeting ke? Meeting di mana tu? Saya pun tak tahu. Mungkin saya tak buka telefon sepanjang hari ni. Meeting apalah gamaknya, saudara. Sekarang ni musim meeting di sana sini. Mesyuarat di sana sini, macam-macam penghujung tahun ni, saudara. Saya berbalik pada kisah bapa tadi tu, saya bersetuju dengan pandangan saudara Bayi Medan. Dia kata sepatutnya bapa itu menjadi pelindung pada anak gadisnya. Tapi ini tidak, kerana nafsu sarakahnya. Saudara. Sungai Muara banjir, lobai-lobai hilang, walaupun jadi mangsa, lobai-lobai hantar bot ke mana-mana. Tak hantar bot pun, yang turun menyantun ni sekarang ni cuma Perdana Menteri dan Pergerakan Pemuda UMNO. Itu keadaannya, tapi saya tak mau bercakap lah soal politik ni saya petang-petang ini. Dapur ibu dia kata baru sembuh COVID, Alhamdulillah. Teman-teman kalau boleh dalam keadaan sekarang ni, sila cari banyak air kelapa. Air kelapa ni elok juga. Saya teringatlah, lupakanlah cerita bapa tadi tu, memang mengarut punya bapak tu. Saya berdoa agar Majestic tidak ada lagi belas ihsan pada dia. Bagikan dia lah 10-20 rotan sebagai menjadi pengajaran pada warga yang lain. Kita anak sendiri, saudara. Bagi saya lah, kalau anak itu adalah jantung hati kita. Kita harus mendidik mereka, memelihara mereka.
Rabudin Pasrat dia kata, bahasa orang Perak dia kata haruan makan anak. Betul. Anak sendiri pun disapu. Itu perangai haruan. Bagi saya perangai kebinatangan saya. Ramli dia kata lebat goyang. Itu saya rasalah apa yang saya lihat dunia sekarang ni semakin tua. Manusia sudah semakin hilang peradaban. Hilang timbang taranya, kehidupan mereka. Itu keadaannya saudara. Sebab itu saya menasihati teman-teman yang masih punya isteri masih punya suami, elakkanlah bergaduh sampai berlaku perceraian. Akhirnya anak jadi mangsa. Dan kepada bapa, kalau betul-betul lah tak boleh tahan dengan nafsu sendiri, ini bukan nak menggalakkan saudara. Bersepah tu. Banyak tempat-tempat tu pergilah, cari boleh bayar macam tu. Apakah anda mencari nafsu serakah anda semata-mata? Kenapa tidak anda berfikir anak darah daging sendiri, itu keadaan saudara. Betul saudara ibu, anak itulah aset kita ke syurga. Kalau kita dijaga dengan baik. Sedangkan baginda Rasulullah SAW, yang paling dicintainya lah pertama ibu, yang kedua anak perempuan. Ini bapa tadi tu melakukan tindakan memperkosa anak gadis sendiri. Itu yang tak betul saudara. Bagi saya lah Edi Tahir, tak usahlah kita nak marah. Apa yang berlaku di Kelantan, apa berlaku di Terengganu, saya melihat terus terang saya kata, ada kekecewaan. Sudahlah dapat bantuan daripada Yang Amat Perdana Menteri, tak terima kasih pun. Sebab tu malam tadi saya buat live Datuk Mustafa Yaakob selaku sukses ini UMNO veteran, dia kata dia pun nak marah juga. Sebab mereka tidak pernah berterima kasih bila masa mengundi, dipercaya orang lain, bila susah cari pemimpin UMNO. Itu keadaannya. Tapi bagaimanapun saya masih lagi mencakap syabas pada Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Dr. Akmal, yang telah turun menyingsing lengan. Dia bukan sekadar memberi bantuan dari segi makan dan sebagainya, tetapi juga kerana persiapan. Selepas saja kita banjir, tentulah rumah penuh dengan selut. Itu memang susah saudara, nak menyuci lantai yang penuh dengan selut. Saudara, ini bukan kerja 2-3 hari saudara. Jadi sebab itu saya cakap syabas pada Pergerakan Pemuda UMNO dan pasukan sabilnya turun membantu. Sebab itu saya bersetuju dengan pandangan Datuk Seri Hamidi. Dia kata kita ketepikanlah soal politik. Ketepikan soal politik, perbezaan politik. Orang dalam musibah kena bantu. Sebab itu dari jauh, dari Mekah dia memantau. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang masih dalam percutian. Dia bercuti di Phuket, dia bekerja datang ke Kelantan untuk melihat perkembangan di Kelantan dan memutuskan meluluskan bantuan setiap keluarga seorang RM1,000. Itu untuk waktu semasa, dan akan ada kajian dibuat di atas kerugian-kerugian lain yang ditanggung yang akan dipertimbangkan oleh kerajaan. Jadi saya melihat begitulah murninya hati kita. Walau dimaki. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim dia kata, kamu nak maki aku, makilah. Tapi jangan kutip wang rakyat. Itu betul lah. Jadi bagaimana saudara, malam nanti saya akan berbicara dengan Datuk Abdullah Sani. Panas dah malam ni saudara. Malam ni memang panas saya punya live kerana sekali lagi saya mengundang Datuk Abdullah Sani sebab kita nak membicarakan tentang apa yang berlaku dalam dunia politik hari ini. Pada teman-teman semua, besok kita sambung cerita Tok Arun. Ada satu kes besok saya nak ke sini. Ini cerita anak apa punya sial punya anak lah. Betul saudara. Bapanya ditinggalkan di rumah anak orang-orang tua. Malah bagi nota pula. Kalau mati tak payah hubungi saya. Astaghfirullahalazim. Ada juga saudara. Kita tunggu besok. Jadi untuk itu pada teman-teman, kalau ada hujan lebat, pastikan kita jaga keselamatan diri kita dan keluarga kita. Dan yang paling penting, jagalah diri anda daripada jangkitan COVID yang masih berada lagi saudara. Sehingga jumpa lagi malam nanti saudara. Jangan lupa saya bersama dengan Datuk Abdullah Sani. Wow. Memang panas. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.